Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu haznan in syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aqulu wa billahi taufiq. Pertama sekali kami mohon maaf kerana agak terlewat kita memulakan kuliah kita pada kali ini. Ini disebabkan oleh kita sibuk dengan nak masak makanan untuk makan tengah hari ini. Apapun insya-Allah ada baiknya tu. Kita sambung kuliah yang lepas. Kita berhenti pada muka surat 78. Betul kan? Betul. Penjelasan situ. Dia. Okey. Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan inilah sejumlah yang ditunjukkan dengan perkataannya, inilah ialah apa yang telah disebutkan sebelumnya berupa hal-hal yang diwajibkan untuk meyakini dan mengamalkan apa yang dibawa oleh syariat. At-Tahawi sebelum ni dia telah menjelaskan sehingga ke angka yang ke-66. Akhir sekali dia ataupun yang ke-66-nya dia mengatakan inilah jumlah apa yang diperlukan kepadanya oleh orang-orang yang hatinya cerah, hatinya bercahaya di kalangan wali-wali Allah Ta'ala, wahiyya darajatul rasikhin, iaitulah darjat ar-rasikhin. Ini merujuk pada ayat Al-Quran, warrasikhuna fil ilmi yaqulun kullum min indi rabbina. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran dalam ayat ar-rasikhuna fil ilm ini yang cuba ditafsirkan oleh At-Tahawi dengan menyenaraikan sebanyak 66 perkara yang perlu diketahui dan diyakini secara terperinci. Akhir sekali dia telah membuat kesimpulan, kata dia yang ditunjukkan dengan perkataannya inilah merujuk kepada 66 perkara tadi. Maksudnya ilmu yang dibawa oleh para rasul secara global maupun terperinci dan yang berupa penafian maupun penetapan. Penetapan makna pensabitan. Adakala kenyataan-kenyataan Al-Quran, hadis-hadis Nabi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, adakalanya dalam bentuk isbat, mengisbatkan sesuatu, maknanya menisbahkan kepada Allah dengan mensabitkan sifat, mensabitkan nama, mensabitkan perbuatan-perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dia penetapan ataupun pensabitan. Biasanya kita di Malaysia kita guna istilah pensabitan. Kalau dalam bahasa Arab dia isbat, mengisbatkan sifat-sifat tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang dimaksud dengan al-ilmu al-mafqud adalah ilmu yang ilmu tentang takdir yang telah Allah tutup dari segenap makhluknya dan melarang mereka dari menggapainya. Menggapai makna mendapat. Jadi ilmu berkaitan dengan takdir Tuhan. Takdir ni maknanya penetapan-penetapan yang Allah tetapkan
terhadap diri dia, terhadap makhluk ciptaan dia, yang gaib maupun yang nyata. Allah tetapkan sesuatu. Katakanlah di antara kita, Allah tetapkan kita dengan ajal kita. Jadi ajal ni sebahagian daripada takdir kauniyah. Takdir kauniyah. Allah menetapkan ajal setiap orang kita ni dengan masa ataupun dengan tempoh masa hidup tertentu. Ada di kalangan kita, Tuhan tetapkan ajal dia setelah dia hidup sebulan, setahun, 10 tahun, 50-60 tahun. Ada yang sampai 100 tahun tak mati-mati. Ajal belum sampai, belum tiba lagi. Ini rahsia. Ini rahsia Allah yang tidak dimaklumkan kepada sesiapa pun di kalangan para anbiya, para rasul, apatah lagi kita manusia biasa. Kita tak tahu. Ajal kita sendiri kita tak tahu. Jadi ilmu berkaitan dengan ajal ini termasuk sebahagian daripada takdir kauniyah. Penetapan kauniyah yang berkaitan dengan alam. Bila kita membicarakan tentang akidah, sebut kata alam ni selain daripada Tuhan. Selain daripada Tuhan, alam. Jadi penetapan-penetapan Allah berkaitan dengan alam ini, itu dinamakan takdir kauniyah. Dan dia tidak tertakluk kepada dosa pahala. Kita ajal kita 60-70 tahun, tak ada kaitan dengan dosa pahala. Walaupun ada di kalangan kita yang hidup umur panjang, barangkali orang umur panjang tak semuanya amal dia banyak. Tak semua orang yang umur panjang tu amal dia terbaik. Barangkali orang yang umur dia tak panjang tapi amalan dia terbaik. Hidup mati di dunia ini akan dinilai siapakah amalan dia yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup di dunia ini, mati di dunia ini, untuk menguji sejauh mana di kalangan kita dapat mempersembahkan amalan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak ada kena-mengena dengan dosa pahala. Amalan kita terbaik, banyak pula. Mudah-mudahan balasannya juga banyak. Dan begitulah seterusnya. Ini takdir kauniyah. Kita hidup di zaman mana? Zaman teknologi. Kita rasa kita hidup di zaman teknologi moden, tak kira ada. Orang dulu pun dia kata dia hidup di zaman teknologi moden juga. Nisbah dia. Kayak itu pak. Zaman kita ni, kita dah di akhir-akhir dah umur kita dah lah tengok telefon canggih, handphone canggih dan sebagainya. Lepas kita mati so ada hak canggih lagi. Ada benda lain lagi yang pelik-pelik yang Allah simpan untuk masa-masa lain, untuk generasi-generasi lain, untuk orang-orang lain. Jadi ini termasuk dalam apa yang dimaksudkan takdir Allah. Ilmu berkaitan dengan takdir Allah yang berkaitan dengan alam ini, itu rahsia, dirahsiakan. Bila anak dalam kandungan tu nak dilahirkan, dia bila dilahirkan, bila dia boleh hidup lama mana, dia akan sakit berapa kali, teruk-teruk berapa kali. Ada orang sakit teruk tapi tak mati, lepas tu hidup lama lagi. Ada orang yang tak pernah sakit, demam sikit-sikit je mati. Ada pergi duduk jogging di Mengkuang dulu. Duduk pergi juga lah, bukan dia jogging sangat, jalan ya, tengok orang duduk jalan, kita pun berjalan sama. Satu hamba Allah tu, dia main duduk sembang kan, dia tengok anak jalan nampak letih, dia main duduk sembang. Dia kata duduk main selalu kan, kata tak, baru mula. Dia kata dia dah 19 tahun. Dah 19 tahun dah ni duduk main sini ni. Subhanallah, anak kata baguslah. Nampak dia cergas lah. Dia jalan, dia pergi
Dia patah balik, dia sempat jumpa dengan isteri dia, baru nak pergi, baru separuh jalan. Dia dah pergi, dah patah balik dah. Tak apa lah, sihat elok, nampak dia sihat, cergas. Umur tu barangkali 70 ada dah masa tu. Duk tak duk, dia pergi umrah dengan isteri dia apa begitu gini, singgah di Riyadh. Anak dia ada kerja di Riyadh, singgah di Riyadh, kemudian demam, berubah cuaca sikit, demam mati di Riyadh, simpan di Riyadh. Balik tu anda jumpalah perempuan dia tu dulu kenal lama masa anda di kampung tu lagi. Kata, mana dia cikgu? Suami dia lah. Dia kata, cikgu meninggal masa pergi umrah, dia kata. Patutnya dia kata dia lah meninggal dulu pada cikgu. Cikgu dia, suami dia tu handsome. Handsome orangnya. Walaupun 70 tahun nampak macam 4-50 tahun. Jadi dia ni duk risau. Bila suami dia berjalan laju, tinggal dia berjalan piru, orang duk tengok suami dia ni mungkin ada yang berkenan. Anda tak kata apa dia duk sembang tu, tapi dia kata dia takdir Tuhan, dia kata dia redha lah. Suami dia meninggal dulu, tinggal dia. 2 tahun lepas pada suami dia meninggal, dia pergi pula sekali lagi umrah. Pergi pula singgah di Riyadh, ziarah kubur suami dia di Riyadh. Dia balik mai cerita kat anak. Tak apalah, baguslah tu. Boleh pergi ziarah, pergilah ziarah. Kita tak boleh ziarah pun, kita doa saja. Kita duduk di sini, kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan ampunkan salah silap dia, minta Tuhan tingkatkan balasan baik untuk dia, minta itu, minta ini, boleh, tak ada masalah. Tak semestinya kita pergi. Kalau pergi pun, kita pergi ziarah pun, ya ikut syariat, insya-Allah ada pahalanya tu. Baik, itu berkaitan dengan ilmu tentang takdir Allah. Jadi ini dilarang ataupun tak mungkin kita dapat. Walau macam mana ilmu kita melangit sekalipun, takkan dapat kita mencapai mengetahui rahsia-rahsia Allah. Para sahabat Nabi Abdullah ibn Umar sering ditanya mengenai sesuatu yang berkaitan dengan takdir-takdir Tuhan. Dia kata apa? Hampa mai mana? Tanya. Orang yang bertanya tentang takdir Tuhan kepada Abdullah ibn Umar, bertanya hampa mai mana? Kalau yang bertanya tadi jawab mai daripada Iraq, dia akan kata hampa ni penipu. Kalau dalam bahasa Arab dia kata haula'i qaumun ghudur. Kebanyakan orang Iraq ni pandai menipu di zaman Nabi lagi, di zaman para sahabat lagi. Sehingga Umar ibn al-Khattab tak mau berbicara dengan orang Iraq. Abdullah ibn Umar pun bila orang tanya dia mengenai takdir Tuhan, kenapa dia ni, kenapa anak orang kafir mati semasa kecil tidak dimasukkan ke dalam syurga? Dia kata ini takdir Tuhan. Kenapa orang kafir macam Abu Jahal tu dibiar sampai ketua, duk jadi jahil, duk jadi kafir sampai ketua, sampai mati tak masuk Islam? Bapa tak bagi dia mati masa dia kecil tu kan? Selamatlah dia. Dia kata ini takdir Tuhan. Dia berkata, dia persoalkan, kalau macam ni tak adil lah. Kenapa tak bagi dia? Kalau tahu Tuhan tu maha mengetahui, tahu kata dia ni kalau hidup sampai 100 tahun pun takkan beriman, bagi dia mati awal-awal kan? Kalau Tuhan tahu kata dia ni bagi umur panjang dia akan terus beriman, bagi dia hidup lama. Jawab Abdullah bin Umar, ini takdir Tuhan, penetapan yang Tuhan dah tetapkan dan Tuhan simpan sebagai rahsia dalam ilmu Allah, siapa pun tak boleh berkongsi. Nabi di akhir-akhir hayat dia memang, kalau kita
dah berumur, kita sakit pula, kita tak ada fikir lain, kita fikir nak mati je lah. Tapi bila nak mati, tak tahu. Boleh jadi lepas dia cakap-cakap, mati. Boleh jadi lepas pada tu dia hidup lagi, segak bogak. Boleh jadi. Ini takdir, ilmu berkaitan dengan takdir Tuhan. Sedang yang dimaksudkan dengan ilmu al-mawjud adalah ilmu syariat, baik pokok maupun cabang. Ini merujuk kepada hukum hakam syarak. Penetapan Allah berkaitan dengan syariat, halal haram. Allah tetapkan jual beli itu halal. Allah tetapkan riba tu haram. Bila kita berurusan jual beli tanpa riba, ada kaitan dengan dosa pahala. Faedah dunia kita boleh dapat, kita selaku penjual barang, kita dapat harga, dapat duit harga. Kita sebagai pembeli barang, kita dapat barang, kita kena bayar duit kepada tuan punya barang. Pahala pun kita dapat. Pahala, ganjaran pahala di akhirat kelak kita akan dapat. Kita akan dapat. Jadi berurusan dengan hukum hakam syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, ada faedah di dunia dan ada faedah di akhirat. Boleh jadi faedah di akhirat jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada faedah dunia. Ilmu ni dituntut. Ini disebutkan oleh penulis kita ni sebagai ilmu mawjud. Ini dikatakan dalam istilah ilmu akidah, dikata qada dan qadar syar'iyyah. Qada dan qadar syar'iyyah ni kadang-kadang boleh berubah. Boleh berubah. Dulu satu ketika Allah tetapkan hukum syarak kepada wanita yang kematian suami, dia kena beriddah selama 1 tahun lebih. Dia kena beriddah selama 1 tahun. Kemudian hukum tu dimansuhkan, dihapuskan dan diganti dengan hukum syarak yang baru. Kita namakan nasikh mansukh. Hukum yang baru menasahkan hukum yang lama. Ini penetapan hukum hakam syarak ni boleh berubah. Boleh berubah dari satu hukum ke satu hukum yang baru, selama mana Quran dan hadis masih berjalan. Quran masih diturunkan, hadis Nabi masih Nabi bersabda, bercakap. Jadi ini kemungkinan berlaku nasikh mansukh. Pada satu ketika Nabi larang kita umat Islam ziarah kubur. Tak boleh ziarah kubur. Kalau dah ada kematian, kita pergi kebumikan mayat tu, kemudian selesai balik, tak mai dah. Tak boleh pergi ziarah kubur. Ini berjalan beberapa ketika. Dan selepas tu Nabi maklumkan melalui hadis dia dalam riwayat Muslim, Allah gantikan dengan hukum yang baru, membenarkan kita umat Islam menziarahi kubur. Kebenaran itu tidak dibezakan di antara lelaki maupun wanita, tua, muda, lelaki, wanita, orang yang pernah kahwin, orang yang belum pernah kahwin, dah sama saja. Maka hukum baru ni semenjak ditetapkan, disyariatkan, dia berkuat kuasa memansuhkan hukum yang lama. Jadi hukum yang lama tak terpakai lagi dah. Tidak terpakai lagi. Padahal ada hukum syarak. Ini qada dan qadar kauniyah, qada dan qadar syar'iyyah yang berlaku perubahan. Adapun qada dan qadar kauniyah, Allahu a'lam, ada di antaranya berlaku perubahan, tetapi yang ni hanya berlaku kepada kes-kes tertentu sahaja. Di dalam hadis, ketika Nabi dihidangkan dengan makanan dab, biawak, kita kata biawak pasir, tak tahulah betul ke tidak terjemahan tu, tapi dab di sana anda tengok tak ada di tempat kita. Tak ada. Orang kita sini duk kata ada.
Ada sekali anak jermak dia jual di pasar malam, anak tengok betul ada. Mana dia buat main, wallahu alam. Satu sangkap penuh, tapi kecil-kecil, besar lengan ni saja. Di Madinah kalau pasar tani depa, besar paha kita ni pun ada. Dia nak banyaknya waktu musim musim sejuk nak habis, nak masuk musim panas. Ujung-ujung musim sejuk, di awal musim panas, masa tu dia hujan. Bila hujan, dia lari keluar daripada lubang dia. Lari keluar daripada lubang dia sebab air hujan masuk lubang dia. Dia tak boleh dengan air, tak boleh. Dia nanti keluar, dia pergi tangkap lah. Tu musim dia bertangkap bewak ataupun bab ni. Anda tengok perut dia melebar lebih pada bewak kita di sini. Bewak kita di sini tak berapa melebar tang perut tu. Dia melebar lagi. Dia duduk, dia tak ganas. Dia tak serang kita sangat. Dia tak ganas, dia lari, dia takut kita. Jadi satu ketika Nabi dihidang dengan makanan daripada bab ni. Kemudian Nabi tak jamah bab ni, tak makan. Terdapat di kalangan sahabat Nabi yang ada bersama dalam majlis tu yang menjamah makanan ni, tapi Nabi tak larang. Nabi sendiri tak makan, Nabi tak larang orang lain makan. Sahabat-sahabat Nabi yang lain tu rasa tertanya-tanya kenapa Nabi tak makan. Nabi tak kata benda ni tak boleh dimakan, tapi Nabi kata ummatun musikhat. Makna ummatun musikhat, umat ataupun makhluk yang telah diganti rupa asal dia. Ini kata qada dan qadar kauniyah, yang berlaku perubahan, tapi pada kes-kes tertentu Allah saja yang maha mengetahui kenapa berlaku sedemikian rupa. Makna rupa bab tu bukan rupa asal yang Allah cipta dia. Rupa tu telah diganti dengan rupa baru, rupa bentuk baru. Macam mana hak asal? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi Nabi bagi tahu kepada kita dalam hadis yang sahih, dia kata ummatun musikhat, maknanya dia makhluk Tuhan yang telah digantikan dengan rupa bentuk yang baru. Rupa bentuk yang baru. Boleh makan, tak boleh makan, Nabi tak sentuh. Bila ada sahabat lain yang makan, Nabi tak larang, makna boleh makan lah. Soal makan kena tanya selera sendiri. Kadang kita ada makanan kita tak selera. Nak buat macam mana? Orang lain kata sedap tapi kita tak selera. Ada makanan orang lain tak selera, kita selera. Soal makanan kena tanya selera kita sendiri. Siapa ada selera nak makan, dia makanlah. Siapa tak ada selera, tak payahlah. Tambah pula orang demam-demam, dia kata pahit mulut, benda hak manis, hak sedap dia kata pahit. Itu selera dia dah terganggu. Baik. Ada kes-kes macam kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, bila tukang-tukang sihir Fir'aun yang diarah mencabar Musa, mukjizat Musa. Musa takut bila tengok yang lepas tungkat yang lepas itu dan ini bertukar jadi binatang, jadi apa, boleh bergerak, boleh bergaduh, boleh macam-macam. Musa takut. Ketika tu Musa diperintahkan oleh Allah supaya campak tongkat dia. Alqi asak, campakkan tongkatmu. Musa pun campak tongkat dia, lalu tongkat tu tadi bertukar jadi ular besar. Kemudian ular besar yang pada mulanya tongkat Musa bertukar jadi ular, ini bukan sihir, bukan silat-silat mata. Ini hakikat, betul punya cerita. Sebab tu mukjizat ini bukan silat mata. Ada setengah orang kata mukjizat silat mata, tak betul. Mukjizat ini hakikat. Memang luar biasa, tapi ketika berlaku sesuatu mukjizat itu satu hakikat.
Ayak keluar kot celah-celah jari Nabi. Nabi tunjuk bulan-bulan terbelah dua. Ini hakikat berlaku. Memang berlaku betul, bukan silap-silap mata, tidak. Sebab itulah tukang-tukang sihir Musa ni, pakar-pakar sihir Musa, tukang-tukang sihir Fir'aun ni, dia pakar, terpilih di kalangan sekian banyak tukang-tukang sihir di Mesir pada ketika itu, melihat mukjizat Musa ni bukan sihir. Sebab mukjizat Musa yang bertukar daripada tongkat kepada ulang ni tadi, makan habis ulang-ulang lain, hak kecil-kecil lain, menetang-menetang lain, sihir-sihir yang dilepaskan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun ini, dimakan oleh ulang mukjizat Nabi Musa. Ketika tu mereka kata ini bukan sihir. Lalu mereka terus beriman, tak ada soalan lagi dah. Terus beriman dengan Tuhan Musa dan juga Musa. Mereka beriman dengan Musa dan Tuhan Musa. Maknanya mereka beriman dengan Allah dan Rasul. Ketika tu apa kata Fir'aun? Fir'aun kata, hampa ni beriman sebelum dapat izin daripada aku lagi. Nak beriman kena dapat izin dia. Kata dialog dalam Al-Quran, kata tukang sihir ni, dia kata, apa nak jadi pun kami tetap beriman dengan Musa dan Tuhan Musa. Nak buat lagu mana pun tak apa. Dia kata dia akan bunuh mereka ni. Dia kerat kaki tangan selang-seli belakang. Buatlah apa pun, mereka takkan berganyak. Maknanya mereka tahu apa yang berlaku kepada mukjizat Musa ini satu hakikat, bukannya satu silap mata, bukannya sihir. Baik. Jadi sedang yang dimaksud dengan al-ilmul mawjud adalah ilmu syariat. Baik pokok, maknanya pokok ni perkara-perkara dasar akidah, dasar-dasar syariat, maknanya hukum-hukum asal, maupun cabang furu', maknanya cabang-cabang daripada hukum hakam syariat. Syariat ni bila sebut syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Muhammad, bila disebut begitu termasuk akidah dalam tu. Yang berkaitan dengan pokok itu akidahnya. Yang berkaitan dengan syariat itu hukum hakam syarak, itu dikatakan cabang-cabang dia. Baik, siapa yang mengingkari sesuatu yang dibawa oleh para rasul, maka ia termasuk orang-orang kafir. Yang ni kita kena teliti. Tak semuanya perkara yang menyebabkan berlakunya keingkaran daripada sesetengah pihak terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi tadi terkeluar daripada agama. Tak. Ada perkara-perkaranya, ada perkara-perkara bila diingkar dia terkeluar daripada Islam. Ada perkara-perkara bila berlaku ingkar, bantahan terhadap ajaran Islam yang Nabi sampaikan, kita tak boleh kata dia terkeluar daripada Islam lagi. Kita kena pastikan dulu daripada maksud dia tadi. Maksudnya apa? Kalau maksudnya dia menolak hukum hakam Allah, tak boleh. Ini boleh jadi terkeluar daripada Islam. Tapi kalau maksud dia tadi, bukan dia tolak, tapi dia kata tak sesuai, belum sampai masa, belum sampai ketikanya lagi, kita kena mula dengan yang lain dulu, kemudian baru sampai ke situ. Wallahu alam. Ini menolak dengan takwilan, dengan alasan-alasan tertentu. Wallahu alam. Ini tak sepatutnya berlaku. Tapi adakah dia telah dikira terkeluar daripada Islam? Belum lagi. Yang ni kita kena pastikan baik-baik. Sebab tu anda katakan kenyataan-kenyataan yang semacam ni kena cermat. Ada ketikanya bila berlaku bantahan terhadap ajaran Nabi, maka dia terkeluar daripada Islam. Ada ketikanya walaupun berlaku bantahan, tetapi kita kena pastikan terlebih dahulu, dan bila cukup bukti, cukup pengakuan
dalam bentuk pengakuan dan sebagainya, maka pada ketika itu baru boleh dikira sama ada dia terkeluar daripada Islam ataupun tidak. Seterusnya, dan siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib, maka ia pun termasuk orang kafir. Selesai dari syarah At-Tahawi. Perkara gaib ni, ini hak Tuhan. Sehingga Nabi sendiri mengatakan kalau dia tahu ilmu gaib, dia akan berusaha untuk dapat lebih banyak lagi ilmu berkaitan dengan perkara gaib. Tapi Nabi sendiri tak tahu perkara gaib. Dia tak tahu apa yang akan berlaku besok hari, kita tak tahu. Kita rancang, tetapi yang berlaku sebenar boleh jadi sama dengan yang kita rancang, boleh jadi tidak sama dengan apa yang kita rancang. Makna perkara yang akan berlaku kesemuanya gaib. Di dunia, ya, di akhirat kelak lagilah. Kerana alam akhirat ni kalau dah pergi, dia tak patah balik lagi dah. Sebab tu Nabi Allah Isa, dia masih di alam dunia, dia belum ke alam akhirat lagi. Sebab dalam hadis-hadis sahih ada menyebut tentang zaman di mana Nabi Isa akan turun ke bumi ini, maknanya dia belum mati. Dia belum mati, dia belum berpindah ke alam akhirat. Bagi makhluk-makhluk yang telah berpindah, meninggalkan dunia ini, berpindah ke alam akhirat, kes yang semacam ni sudah tidak ada peluang untuk patah balik ke alam dunia lagi. Sebab tu perkara-perkara gaib yang akan berlaku di alam akhirat hanya Allah saja yang maha mengetahui. Nabi boleh cerita apa yang dimaklumkan kepada dia. Nabi takkan boleh cerita apa yang tidak dimaklumkan oleh Allah kepada dia. Sama ada perkara tu di dunia maupun di akhirat kelak. Nabi akan kata dalam hadis dia akan berlaku di akhir zaman. Ini Allah maklumkan kepada dia, dia boleh bagi tahukan kepada kita. Tapi kalau Allah tak maklumkan kepada dia, tak mungkin Nabi boleh bagi tahu kepada kita. Baik, pensyarah kitab At-Tahawiyah telah menyebutkan dalil-dalil tentang hukum-hukum ini. Dia kata bolehlah kita rujuk padanya. Kalau tengok syarah At-Tahawiyah jilid 1 343 karya Ibnu Abil Izz. Yang ni syarah kitab At-Tahawi. Abdul Salam Ibn Abil Izz ada syarah. Akidah Tahawiyah ni disyarah oleh ramai di kalangan ulama-ulama, termasuk Ibn Abil Izz, Abdul Salam Ibn Abil Izz syarah kitab ni, dan antara yang terbaik. Albani pula, Nasiruddin Albani takhrij hadis-hadis dalam syarah kitab Tahawiyah ni. Kemudian ditahqiq pula oleh bekas Menteri Agama Arab Saudi, Dr. Abdullah Turki, memberi penambahbaikan yang sangat cantik, dan kita boleh manfaatkan. Kalau tu dia ada 2 jilid, dia cetakan terbaru 2 jilid. Okey, kita teruskan dengan apa yang perkara yang seterusnya. Wa nu'minu bil lawhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad ruqima. Kita juga dikenaki beriman dengan lauh. Lauh ni kalau dalam bahasa biasa, bahasa orang yang biasa digunakan oleh orang ramai, lauh ni papan batu. Kalau bahasa pasar, bahasa budak-budak ni, budak-budak nakal ni, lauh tu maki. Kalau budak-budak main guli ni, dia kata lauh tu dia maki. Dia maki. Maksud dia bodoh. Kadang-kadang di universiti pun, budak-budak universiti pun ada hak nakal-nakal. Dia macam budak lagi walaupun masuk universiti dah. Dia bergaduh dengan kawan dia, dia kata kat kawan dia tu lauh. Ya lauh. Itu maknanya hang ni papan batu. Hang ni bodoh macam papan batu. Tak boleh fikir. Itu bahasa pasar ataupun bahasa orang nakal-nakal, budak-budak nakal. Dalam Al-Quran Tuhan kata fi lauhin mahfuz,
fi lauhin mahfuz. Maknanya ketetapan-ketetapan Allah yang ditulis oleh kalam. Kalam ni salah satu makhluk Tuhan yang Tuhan cipta, dan Tuhan bagi tugas kat dia mencatat apa saja yang Allah tetapkan. Dalam kehendak Allah nak ciptakan sesuatu, dengan apa saja yang berkaitan dengan ciptaan tu Allah tetapkan. Jadi ini menjadi tanggungjawab kalam mencatat apa yang ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan. Dalam Al-Quran Tuhan kata nun wal qalami wa ma yasturun. Nun ini Allah saja yang tahu maksud dia. Demi kalam, kalam itu merujuk kepada makhluk yang dicipta oleh Allah. Bagaimana bentuk apa, wallahu alam, kita tak tahu. Nabi tak pernah cerita bentuk dia kepala besar ke, ada kepala tak ada kepala ke. Wallahu alam, kita tak tahu. Itu kalam. Jadi lauh ni fi lauhim mahfuz. Lauh ni ialah satu ciptaan Tuhan yang dapat menyimpan segala ketetapan yang dicatat oleh kalam. Setelah Allah tetapkan, dia akan dicatat oleh kalam, akan disimpan di lauh mahfuz, maknanya yang terpelihara. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah padam apa yang Allah padam. Makna Allah boleh hapuskan mana-mana ketetapan yang dia telah tetapkan, dan Allah boleh kekalkan mana-mana ketetapan yang telah ditetapkan. Di sisi Allah, catatan asal tetap terpelihara. Maknanya ada perubahan, dan bila berlaku perubahan, catatan asal masih terpelihara. Ini mengajak kita ataupun sedikit sebanyak isyarat bagaimana ilmu tadi diproses, ataupun bagaimana ilmu yang kita dapat tadi telah melalui proses-proses tertentu. Ada selalu kalau di universiti, bila anda menyelia pelajar-pelajar nak buat master, nak buat PhD, kita nasihatkan mereka supaya buat kerangka kajian dia. Kerangka kajian ini yang paling awal dihasilkan, idea awal yang terlintas dalam kepala dia, dia nak buat benda ni, dia nak kaji benda ni, dia rangka apa yang perlu dikaji kalau tajuknya begini. Dia buat kasak-kasak, rangka kasak dia buat. Rangka kasak ni setelah kita buat, walaupun pada peringkat tu rangka kasak, belum lagi pergi kepada rangka yang lebih terperinci, tapi rangka awal ini sangat penting dalam proses untuk membuat kajian. Yang ni kena simpan elok-elok. Sekarang ni ada komputer, senang, kita boleh key in masuk komputer, kita boleh simpan, save dalam komputer. Dulu tak ada komputer pun kita buat macam tu juga. Kita tulis, kita rangka, kita simpan. Lepas tu kita adjust. Adjust ni bukan 10 kali, bukan 15 kali, berpuluh kali kita adjust. Kita adjust di atas, adjust di bawah, adjust di tengah, adjust macam-macam kita adjust. Tapi idea awal kena simpan. Baru kita tahu yang mana satu yang paling penting dalam proses ni tadi. Yakinlah yang pertama, idea awal itu yang paling penting sekali. Di situ bermulanya ilmu tadi berkembang. Orang nak buat PhD sama juga. Dia main, kepala dia kosong, dia tak tahu nak buat apa. Dia tengok orang tulis berjilid-jilid, macam mana lah orang dia tulis. Dia nak tulis muka pun tak boleh. Jadi kita bincang-bincang dengan dia, kita nasihat dia. Akhirnya dia boleh buat satu muka, dia buat main kat kita. Daripada satu muka tu kita kembangkan menjadi satu kerangka lengkap. Lepas tu kerangka lengkap tu ni masih idea awal, dia belum lagi kepada kerangka yang lebih terperinci.
Belum lagi sampai ke tahap dia nak menulis setiap pecahan tajuk kecil dan sebagainya. Akhirnya bila dah selesai semua, dia boleh menghasilkan lebih hebat daripada apa yang dia tengok hebat pada ketika dia nak mula menulis tadi. Jadi dalam Al-Quran, Tuhan nasihatkan ataupun Tuhan maklumkan kepada kita bahawa ketetapan-ketetapan Tuhan berkaitan dengan makhluk ciptaan dia ni tadi berlaku secara berperingkat-peringkat. Tetapi peringkat yang paling awal ini masih tersimpan dalam ilmu Allah. Wa indahu ummul kitab. Ummul kitab itu draft asal. Ketetapan asal yang belum berlaku sebarang perubahan. Bila berlaku apa-apa perubahan, tak semestinya yang baru tadi lebih baik daripada yang lama. Boleh jadi yang baru lebih baik, boleh jadi yang lama lebih baik daripada yang baru, dan begitulah seterusnya. Sebab tu kita jangan buang tak ketahuan. Draft asal tu kita boleh kembali tengok berkali-kali, berpuluh-puluh kali, sehinggalah kita berjaya menghasilkan satu bentuk yang kita harap-harapkan. Okey, wa nu'minu bil lauhi, kita dikehendaki beriman. Beriman maknanya membenarkan dengan hati kita. Sebab maklumat berkaitan dengan lauh ni Tuhan cerita dalam Quran. Nabi cerita dalam hadis. Walaupun cerita-cerita Quran, cerita-cerita Nabi dalam hadis berkaitan dengan lauh ni tidak seterperinci cerita ataupun maklumat berkaitan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita hanya dapat sikit maklumat berkaitan dengan lauh dalam Quran. Kita hanya dapat sikit maklumat berkaitan dengan lauh dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Setakat tu saja yang Tuhan kenaki kepada kita untuk kita tahu tentang hal ini. Kita membenarkan dengan hati kita. Walaupun hati kita kadang-kadang memberontak nak tahu lebih daripada tu. Kita tertanya-tanya, hati kita ni duk tertanya-tanya lagi. Nak tahu lebih lagi daripada tu. Tetapi yakinlah bahawa Allah nak kita tahu setakat itu sahaja. Wa nu'minu billah, membenarkan dengan hati, membenarkan dengan mulut lidah kita, membenarkan dengan tingkah laku kita. Tak ada bahasa isyarat dengan tangan untuk ingkar mana-mana kenyataan Allah berkaitan dengan lauh. Tak ada. Kesemua gerak-geri anggota lahir kita, kesemuanya sejalan, senada dengan anggota dalaman hati kita, mulut lidah kita, gerak-geri anggota lahir kita, semuanya senada membenarkan kenyataan Allah, kenyataan Nabi berkaitan dengan sesuatu makhluk dia, termasuk lauh. Soal kita tak tahu segala-gala berkaitan dengan lauh, itu tidak menjadi persoalan, kerana Allah nak kita tahu setakat itu sahaja. Bila kita ada pendirian ataupun konsep yang sedemikian, hati kita mula reda, dia tak memberontak. Bagi orang-orang yang baru mengenali Islam, baru berjinak-jinak dengan Islam, benda-benda macam ni, dia akan banyak soalan. Dia akan banyak soalan kepada kita. Dia tanya kita, kita tak boleh jawab. Siapa nak jawab soalan dia? Kerana setakat tu saja Tuhan nak kita tahu. Dan orang yang bercakap, kita yang bercakap, yang cuba nak hurai pun kita tak tahu lebih daripada itu. Jadi setakat maklumat yang kita tahu, kita boleh maklumkan. Kita jangan temerang-temerang lebih daripada ilmu yang kita tahu dengan tentang sesuatu benda. Wal qalam, beriman juga dengan qalam. Qalam macam anda sebutkan tadi, kita tak tahu hakikat diri qalam ni macam mana, kita tak tahu. Kita tahu dia ni sebahagian daripada makhluk ciptaan Tuhan. Dan tugas dia mencatat. Nun wal qalami wa ma yasturun, dan apa yang dibariskan ataupun ditulis, dicatat, baris ke baris, garis ke baris. Wallahu alam. Itu yang kita dimaklumkan. Maka setakat itu saja yang nak ataupun yang patut kita ketahui, dan kita tak bolehlah nak temerang lebih daripada itu, sehingga membawa kepada berlakunya dakwaan-dakwaan di luar pengetahuan.
wa bi jami'i ma fihi qad ruqima, dan dengan segala apa yang ada pada lauh, pada kalam yang telah dirakamkan ataupun yang telah ditulis. Tulisan ini disimpan di lauh mahfuz. Lauh tu maknanya tempat yang disimpan, mahfuz tu maknanya terpelihara, terjaga dengan baik. Tak ada campur tangan mana-mana pihak, tak ada perubahan tentang apa yang isi kandungan ketetapan yang tersimpan di lauh tadi. Okey, seterusnya, falau ijtama'al khalqu kulluhum ala syai'in katabahu Allah Ta'ala fihi annahu kainun liyaj'aluhu ghaira kainin lam yaqdiru alaih. Andai kata makhluk keseluruhan dari sejak makhluk pertama ciptaan Tuhan hinggalah ke makhluk yang terakhir ciptaan Tuhan, cuba nak ubah apa yang telah Allah tulis, yang telah Allah tetapkan ada, nak ubah kepada tiada, mereka takkan berkemampuan, takkan mampu mengubah. Itu maksud law ijtama'al khalqu kulluhum ala syai'in, andai kata makhluk keseluruhannya tadi bersatu terhadap sesuatu yang telah Allah tuliskannya, bahawa dia ada, mereka nak ubah kepada tiada, mereka takkan mampu sama sekali. Sama ada makhluk kecil, makhluk besar, wallahu alam. Langit dan bumi, bila Tuhan nak serah amanah Islam, dia kata dia tak mampu. Langit bumi kata tak mampu. Tapi manusia yang Tuhan sifatkan sebagai zalim, maknanya dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, telah tampil mengaku menerima amanah Allah, amanah Islam yang Allah amanahkan kepada kita. Walau ijtama'u kulluhum ala syai'in katabahu Allah Ta'ala fihi annahu ghairu kainin liyaj'aluhu kainan lam yaqdiru alaihi. Kalaulah mereka ni berkumpul seluruhnya terhadap apa yang telah Allah tetapkan, Allah tuliskan, dia takkan wujud, maka untuk mengubah kepada wujudnya sesuatu tadi, mereka tidak akan mampu. Jadi nak ubah daripada tak ada kepada ada pun tak boleh, nak ubah daripada ada kepada tiada pun tak boleh, tak mungkin. Bukan seorang dua, habis semua makhluk ciptaan Tuhan daripada yang pertama hinggalah yang terakhir, takkan mampu mengubah. Jaffal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, kering kalam dengan apa yang ada hingga ke hari kiamat. Maknanya kalam yang Tuhan cipta mencatat segala ketetapan Allah dah selesai. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak ada lah jawabnya. Itu makna jaffal qalam. Maknanya dakwat kalam ni dah kering. Habis, selesai. Tugas dia dah selesai. Kalau ada, adalah dalam tu. Kalau tak ada, tak ada lah dalam tu. Jadi ini mengajar kita supaya jangan mudah melatah untuk menolak takdir Tuhan. Kadang-kadang kita diuji dengan sedikit musibah, kita dah melatah menolak takdir Tuhan. Tak, jangan melatah. Bagi orang yang beriman, senantiasa cakap-cakap dia, senantiasa tindak tanduk dia, senantiasa kerja amal hati dia, terpandu dengan panduan-panduan daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi, insya-Allah terselamat dalam apa keadaan sekalipun. Sama ada kita semasa kita diuji dengan musibah yang besar, yang berat, maupun semasa dalam keadaan biasa dan sebagainya. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata apa? As-sabru 'inda as-sadmatil ula.
Kesabaran tadi teruji ketika saat pertama berlakunya musibah. Saat pertama berlaku musibah, itulah kesabaran kita teruji. Kita boleh bercakap tentang kesabaran bagi kuliah berjam-jam, tapi kita belum diuji. Mai saat kita diuji, maka pada saat pertama itulah sebenarnya kesabaran kita teruji. Jadi dalam hadis yang lain, bila ketika Nabi menunaikan haji wida, Sayyidina Ali bersama dengan Nabi, bila dalam perjalanan ada sajalah bertemu dengan berbagai ragam manusia yang turut datang buat haji bersama dengan Nabi barangkali, ataupun daripada peserta-peserta lain. Sayyidina Ali yang di belakang Nabi ni, dia terpandang bila nampak hak elok tu, tengok lama sikit, ataupun bila dah tengok kali pertama, nak tengok lagi sekali, nak tengok lagi sekali. Nabi kalih dagu dia tadi. Kali yang pertama Nabi tak kata apa lagi, balas nak tengok kali yang kedua, Nabi kalih dagu dia. Dalam satu riwayat disebut Nabi kata kat dia, an-nazratu fan-nazratu, maknanya tengok yang pertama berbeza dengan tengok kali kedua. Hak pertama tu tertengok, hak yang kedua tu ulang tayang. Ulang tayang tu itu kena, itu ada kira bercara dengan Tuhan. Kalau hak yang pertama tu barangkali kita kata terpandang, kita takkan nak berjalan pejam mata dah kan. Kita berjalan mata celik lah, bila celik tu dia nampak habis benda di depan kita tu. Kalau kali pertama ternampak, tak apa lagi ternampak, mungkin tak ada kira-kiranya tadi lagi. Tapi kalau kali yang kedua, ketiga, keempat, wah ni bukan dia lah ni, bukan buat-buat dah ni, dah ni sungguh-sungguh dah Pak Nama. Jadi dalam soal takdir ni kita kena cermat. Pada masa yang sama kita kena dapat panduan yang secukupnya daripada Quran, daripada hadis Nabi. Kita bila dengar Quran kata sesuatu, maka yakinlah ini firman Tuhan, ini syariat yang Tuhan nak kepada kita, umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sendiri. Jadi kalau benda tu berat, beratlah. Kalau benda tu ringan, ringanlah. Kalau benda tu sedap, sedaplah. Kalau tak sedap pun tak sedaplah. Nampak macam mana? Kita dikenaki supaya pergi buat haji di Mekah, tak bolehlah buat haji di tempat lain kan? Tak bolehlah. Pergi buat haji ni teruk nak pergi sana, dengan cuaca, dengan apa bala, teruk keteruk lah. Bukan nak sia-sia. Kita pergi daripada tempat ataupun daripada negara kita yang jauh beribu-ribu kilometer, kita pergi berbeza dengan kawan yang pergi 2-3 kilometer. Kita jangan iri hati dengan mereka yang duduk dekat. Kita kena sedar yang kita duduk jauh ni, kita berkorban lebih duit ringgit kita, tenaga kita, masa kita dan sebagainya. Kesemuanya ada kira bercara dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin Tuhan tu tidak menzalimi hamba-hamba dia. Jadi apapun kita bermuhasabah dengan Allah supaya kita dapat ganjaran yang dijanji oleh Allah tadi dengan sempurna, tanpa dizalimi oleh Tuhan kepada sesiapa sahaja. Jadi berinteraksi, berurusan dengan takdir Tuhan ini kena cermat, kena cermat. Terutama sekali di saat-saat kita diuji, ketika musibah menimpa kita. Apa takdir-takdir? Tak boleh, tak boleh. Dulu Tok Guru kami bila dia mengajar, Tok Uji Talik di Penanti, dia mengajar kami. Dia ni muka nampak cengeng, tapi taklah cengeng, cuma kita gerun tengok dia. Bila dia mengajar sampai tempat yang lucu-lucu, dia gelak seorang-seorang dia. Kami tak berani gelak, kami duduk diam. Habis kami nak tergelak pun kami tunduk sengap lah, biar dia gelak seorang-seorang dia. Pak Long tahulah kan. Kemudian dia kata apa,
orang ni dia naik tangga di Mekah tu, masa tu lift tak ada. Kalau rumah 2-3 tingkat kan naik tangga lah belakang. Kawan ni naik daripada tingkat bawah ni nak sampai tingkat 4 tu memang tercungap-cungap lah, penat. Tambah pula umur kita ni kalau naik tingkat pertama apa dah tercungap-cungap dah, naik sampai tingkat 4 tu daripada tingkat bawah ni dia baru nak start nak turun daripada tingkat 4. Jumpa dengan kita, dia bagi salam. Jumpa seorang bagi salam. Kita yang tercungap-cungap ni jenuh duk bagi salam. Jenuh dah jawab salam, dia kata. Kemudian hilang sabar. Orang dia bagi salam sangat-sangat, jenuh dia jawab salam. Apa salam-salam? Apa salam-salam? Marah orang bagi salam kat kita banyak, padahal orang doa kita. Salam tu sebahagian daripada doa. Ini dalam syariat kita, Nabi Muhammad dan kita umat dia disyariatkan memberi salam. Orang yang memberi salam tu lebih baik daripada orang yang menerima salam. Dia tak apalah, dia baru nak turun daripada atas, baru nak mula turun. Yang kita ni daripada tingkat bawah sampai tingkat 3 dah, nyawa pun tak ada dah. Saat-saat dia bagi salam, kawan nu pula, saat lepas kawan nu pula bagi salam. Apa salam-salam? Ini dah hilang sabar. Tak boleh. Kita berurusan dengan qada dan qadar syar'iyah pun tak boleh. Tak boleh. Apatah lagi dengan qada dan qadar kauniyah. Ini rahsia Tuhan. Kita tak ada mukaddimah, tak ada apa-apa. Tiba-tiba saja pada kita benda tu berlaku. Tapi di sisi Allah memang benda tu terancang. Allah sudah menentukan segala-galanya. Allah dah baca habis semua sekali dah. Cuma kita saja terkejut. Orang kata apa? Dia tu mati sakit apa? Terkejut boleh mati terkejut. Alah nak buat lagu mana? Dah habis ajal dia. Allah dah tetap dah sejak dia dalam perut ibu dia pada ketika usia 120 hari, 4 bulan. Kita umur 4 bulan dalam kandungan ibu kita, Tuhan utuskan malaikatur rahim. Malaikat diutuskan ketika janin dalam kandungan selama 4 bulan. Apa yang ditetapkan? 3-4 perkara. Rezeki kita banyak mana yang kita nak makan minum, umur kita berapa lama kita nak hidup kita di dunia ini celaka ke ataupun bahagia ke. Kalau nasib tak baik, celakalah. Kalau nasib baik, maka bahagialah. Kadang-kadang kebahagiaan ini bukan terletak pada harta benda, tetapi rupa parah dan segalanya, tetapi dia ada benda lain yang tahu hanya empunya diri. Ada orang yang tak ada apa tapi bahagia dalam hidup. Ada orang yang ada segala-galanya tapi tak bahagia dalam hidup. Jadi ini kurniaan Allah kepada mereka yang Allah kendaki. Yang Allah tak kendaki, tak usah buat lagu mana lah. Kita nampak macam dia, kemewahan dia itu membahagiakan dia, tapi kemewahan dia itu sebenarnya menambahkan penderitaan dia. Allahyarham Uji Talik dia kata apa? Orang kaya harta banyak lah, tidur dekat senapang, takut orang curi. Takut orang curi harta dia. Orang miskin tidur dekat bini, harta tak ada, nak dekat, dia nak bimbang apanya, siapa nak curi harta dia? Harta dia tak ada apa, jadi dia boleh tidur lena. Orang kaya dekat senapang, kata dia. Dia gelak seorang-seorang dia. Kami tak gelak, tak berani gelak, tapi apa yang disampaikan tu jadi pengajaran, poin-poin yang bagus kita boleh belajar daripada nasihat-nasihat dia tadi. Okey, ana rasa mungkin setakat tu dulu kuliah kita pada kali ini, dan kemudian kita akan sambung pula dengan wa ma akhta'al 'abda lam yakun liyusibahu wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Kita sambung dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Ada apa-apa soalan, apakah kita nak sembang sikit-sikit lagi sebelum kita berhenti makan? Makanan kita jadi lagu mana, wallahu alam. Boleh makan, kita makan hari ni. Kalau tak sedap pun kita makanlah, takat mana yang boleh kita makan. Ada apa-apa soalan, apa kan nak sembang sikit lagi sebelum kita berhenti?
Oh, ya. Mana aku kecil? Ada di belakang bonet, ada dalam plastik tu. Yang tu apa barang tak tahu hak anak awak nak bagi kat anak yatim. Rumah Nabi bila dah kelang kabut tu ambil awak pula. Hati yang sendiri sekali. Belah depan tu ada dalam plastik hijau tu pun dia juga. Hati ambil sekali. Tak ada apa no? Kalau tak ada apa, kita beralih ke majlis penyampaian bantuan anak-anak yatim. Anak-anak yatim kita ni ramai hari ni. Ramai. Kita ada sekali lagi majlis dengan anak-anak yatim ni sebelum puasa, sebelum bulan Ramadan. InsyaAllah mungkin bulan Jun, minggu pertama kot kalau tak ada apa-apa halangan, InsyaAllah. Dan kita sedang berusaha, kalau ada pihak yang bermurah hati untuk bagi baju raya ke anak-anak yatim kita, kita alu-alukanlah. Kerana kita setiap tahun ada baju raya kita bagi. Jadi boleh jadi ada anak-anak kita yang tertunggu-tunggu kot, tahun ni ada ke tak ada ke. Anak kata tak pasti lagi lah. Kalau ada rezeki dia pun, insyaAllah benda tu akan ada lah. Kita nak adakan pula majlis ni pada minggu pertama bulan Jun. Sempat no, kita puasa berapa bulan? 17. Boleh jadilah.